Ustaz akan kongsikan kaedah amalan tersebut, iaitu dia panggil meraga sukma ataupun kembara jiwa. Kembara jiwa ataupun meraga sukma ni adalah satu kaedah yang mana dalam bahasa putih dia panggil astral travel. Kita dapat sukma kita ni, semua kita akan dapat keluar daripada badan kita untuk pergi ke sesuatu tempat yang kita nak, yang kita rancang nak pergi. Contohnya kita nak pergi ke situasi A, ke satu lokasi A. Kita rancang, kita sebelum kita tidur tu, sebelum kita buat tu, kita dah plan dah ke mana kita nak pergi. InsyaAllah dengan kaedah ni tuan semua, tuan dapat pergi ke mana-mana saja yang tuan rasa nak. Contohnya tuan nak pergi ke Mekah misalnya, tuan nak pergi ke Madinah ke. Dalam amalan ilmu kebatinan memiliki satu konsep perjalanan roh atau kembara roh. Situasinya ialah seseorang itu perlu menjalani pengamalan meditasi atau apa-apa amalan merenung diri yang ekstrim sehingga akan membawa kepada pengalaman seakan dirinya terkeluar dari badan dan berterbangan ke mana sahaja yang dia mahukan. Diri yang keluar dari badan itu dianggap sebagai roh dirinya yang sudah tidak terikat dengan masa dan tempat, dan dia boleh pergi ke masa lalu dan masa hadapan ikut apa yang dia bayangkan. Ada yang mendakwa dapat memasuki dimensi alam gaib, memasuki dimensi bangsa jin, siluman, alam barzakh dan ke tempat tertentu di dimensi dunia. Amalan ini telah lama dilakukan oleh pengamal ilmu kebatinan di seluruh dunia seperti di China, di kalangan Hindu di India, di Jepun, di Amazon, malah di Nusantara sendiri memiliki amalan ini dengan nama meraga sukma. Di Nusantara, amalan ini mula berkembang menerusi gerakan kebatinan Jawa kuno yang dikenali sebagai kejawen. Bagi mereka, tujuan meraga sukma ini adalah jalan untuk menemui sedulur papat Libo Pancil, iaitu saudara spiritual yang dipercayai hidup di alam kayangan. Fenomena ini menarik gerakan kebatinan moden untuk mensistematikkannya sehingga wujud istilah astral projection. Antara yang terawal di kalangan kebatinan moden yang mempraktiskan pengalaman keluar dari tubuh adalah Emanuel Swedenborg, dinyatakan dalam bukunya Spiritual Diary. Begitu juga Helena Blavatsky ada mengupas konsep ini di dalam bukunya The Secret Doctrine. Malah menurut Eric A. Castrom di dalam kajian yang berjudul Blavatsky and the Theosophical Society Practice and View of Astral Projection mengatakan, one such practical power was astral projection, liberating the true essence of person from this physical sheath, something Blavatsky described as an apex of magic, yang mana pada pandangannya bahawa amalan ini membebaskan hakikat sebenar seseorang dari sarung fizikalnya, yang mana dijelaskan oleh Helena Blavatsky sebagai kemuncak bagi sihir. Setelah itu, konsep astral projection ini secara moden yang mula diperkenalkan dan dipopularkan oleh seorang penulis New Age, iaitu Sylvan Molden pada 1927 menerusi buku-bukunya antaranya The Phenomena of Astral Projection. Adapun tokoh New Age lain menggunakan istilah lain bagi amalan perjalanan roh ini dengan nama Out of Body Experience atau OBE, seperti dipopularkan oleh Robert Monroe. Ia adalah konsep perjalanan ke alam lain. Situasi itu cukup membuatkan pengamalnya merasa suatu pengamalan yang ajaib dan tidak dapat diterangkan secara logik. Akan tetapi tidak ramai yang sedar bahawa teknik yang digunakan itu hanyalah memanipulasi minda secara sedar semata-mata. Realitinya, teknik untuk melakukan astral projection ini hanyalah melibatkan praktis meditasi yang mendalam sehingga menyebabkan berlaku halusinasi. Malah kenyataan ini juga disokong oleh salah seorang guru Hindu yang terkenal, iaitu Sadhguru. See, most of the people, I know there are a lot of stuff going on here. In United States, everybody is doing astral journeys. It's just hallucination. Okay? You lie down and just imagine that you're flying here, flying there. That's not it. Halusinasi itu terbentuk dari visualisasi apa yang seseorang itu mahukan. Ada yang merasa terbang ke zaman Fir'aun dan melihat piramid dibina, sedangkan perkara yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang pernah diimajinasikannya. Malah ramai pakar psikologi dan saintis seperti Tyrone Haynes, pakar psikologi, Robert Lee Park, pakar fizik, dan ramai lagi yang bersepakat mengkategorikan astral projection sebagai pseudoscience atau sains palsu. Hakikatnya amalan ini tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Malah ia merupakan amalan kaum kebatinan dan amalan kaum musyrik.
Dalam buku Tersesat, Kebatilan Gerakan New Age merungkai secara mendalam masalah akidah New Age yang kerap kali disebar di dalam program motivasi dan self-help. Ingatlah kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bahagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud.